Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk perkongsian kali ini saya masih lagi nak cerita tentang kamera terbaik untuk beginner. Beginner ni untuk mereka yang baru mula-mula berminat nak menceburkan diri dalam bidang fotografi lah. Mereka yang berminat nak menceburkan diri dalam bidang fotografi ni, yang nonton ni saya anggap yang serius dalam bidang fotografi lah. Sebab kalau kita just nak ambil gambar saja, cukup gunakan smartphone saja dah cukup dah. Sekarang ni kalau kita tengok banyak ramai konten-konten creator ataupun content provider ataupun YouTuber, TikToker, semua kebanyakannya menggunakan hanya smartphone sahaja untuk buat konten-konten mereka. Dan gambar-gambar ataupun video-video daripada smartphone ni viral melebihi gambar-gambar yang dirakam menggunakan set lighting macam ni kan. Kalau kita adik-adik kakak yang biasa tengok Ryan Bakery, Wan Chai ataupun apa yang jenis, ada seorang gadis tu dia cakap laju-laju tuan, kebanyakan saya rasa dia hanya menggunakan smartphone saja. Itu pun boleh menjana pendapatan macam mana dari segi produk sponsorship ke ataupun produk placement ke, hanya menggunakan smartphone saja. So kepada YouTuber siapa yang nak buat konten ke apa semua tu, tu tak payah. Orang kata apa, dah boleh skip sampai dekat sini yang saya cakap ni kan. Tak perlu nak laburkan duit yang banyak untuk beli set kamera DSLR ataupun mirrorless. Kecuali lah bila kita dah, orang kata pun dah maju kan, dah sampai jadi popular, sampai ada orang nak sponsor kita tu, mungkin dah kita boleh bayar orang lain untuk ambil video kita kan. Itu mungkin kita boleh set kamera yang lagi bagus lah. Cuma untuk yang mendengar ni, saya harap yang betul-betul berminat tentang fotografi ni, kamera apa yang terbaik adalah, first sekali sebelum kita banding-bandingkan model-model kamera ni, kita kena duduk dulu, tanya dulu diri kita, minat kita tu sebenarnya ke arah mana. Pasal bidang fotografi ni luas tau. Dia ada landscape, ada photojournalism, ada architecture, ada food fotografi, wedding fotografi. Tapi kepada sesiapa yang nak mencuburi bidang-bidang tu secara serius, dia kena ada basic foto juga. Basic foto tu dia kena belajar lah. Macam zaman saya dulu, saya pernah bukan masuk lah, masa tu dia tak ada online learning tu. Awal 90-an tu saya masuk ni bukan nak berceramah, nak cerita-cerita dulu-dulu kan, tapi just nak bagi tahu proses nak belajar fotografi tu macam mana. Kalau kita betul-betul meminati bidang fotografi, saya belajar secara post lah ni, New York Institute of Photography ni. Dia base di New York, tapi dia ada cawangan dia di Singapura. So material dia daripada Singapura lah. So benda-benda yang dia ajar ni ada dia punya nota dia, tak mana hilang dia, tak tahu kan. Dia melalui kaset tu. Kita bayar bulan-bulan, dia akan hantar material dia. Kaset ni dia bukan hantar sekaligus, dia hantar satu-satu dengan nota-nota yang dia bagi tu. Lepas tu dia bagi dia bagi task macam assignment untuk kita ambil gambar, kita post tu. Benda tu makan masa yang lama lah kan. Contoh dia bagi task, dia hantar surat, pasal dulu tak ada email lah, dia hantar surat, dia kata ambil gambar sekian-sekian ni dalam 5 shot. Okey, nanti dah siap tu print, hantar ke Singapura. Sampai ke Singapura pula tunggulah dalam seminggu 2 lagi kan, dia hantar balik kepada saya cara apa benda yang silap, apa benda yang betul, exposure saya mungkin tak betul, ISO saya mungkin tak betul, shutter saya mungkin tak betul lah. So proses nak belajar tu makan masa yang lama lah. Kan. Macam sekarang ni kita dah ada internet ni, dah ada YouTube ni, semua senang kan. Modal dia hanya berbekalkan kepada bayaran bil bulanan telefon, bayaran bil bulanan internet saja untuk kita belajar. So apa kena mengena dengan kamera terbaik tu kan. So apa kena mengena dengan kamera terbaik itulah yang saya kata tadi tu. Kita kena belajar, tahu tentang fotografi dulu, barulah kita tahu kamera apa yang sesuai untuk kita. Macam saya masa mula-mula minat belajar fotografi tu, saya banyak beli buku majalah lah macam ni ya. Outdoor Photographer Magazine ni adalah buku majalah fotografi pertama yang saya beli. Ini dah saya simpan sampai sekarang ni. Ini tahun 1992 ni. Ini dah satu-satunya, bukan satu lah, banyak lah, tapi majalah fotografi pertama yang saya beli pada tahun 1992 yang masih saya simpan. Dekat sini dulu macam saya macam beginner juga, beginner sekarang tengok gambar-gambar cantik-cantik, kita rasa macam brother ni pakai kamera macam mana lah, Nikon F3 lah. Kita pun rasa macam kalau aku ada duit aku beli Nikon F3 pun mungkin gambar aku pun dapat macam tu kan. Saya pun pernah muda kan. Kita rasa macam tu. Kita rasa kalau kita ada kamera tu, ada lens tu, dah tentu gambar macam tu. Hakikatnya tidak. Dulu saya banyak terpengaruh dengan karya-karya landscape photographer daripada Galen Rowell ni. Selain daripada gambar-gambar dia, saya minat juga dengan dia punya tulisan dia. Pasal tengok dulu dia orang rajin menulis. Macam fotografer sekarang ni kalau keluar magazine ni jarang menulis kan. Dia just banyak gambar saja. Macam ni
Selain gambar dia dalam beberapa 3 keping, tapi dia ada tulisan dia yang seronok dia. Tulisan-tulisan dia baca tu lah, tulisan-tulisan dia lukis tu. Pasal artikel-artikel tu menceritakan bagaimana cara dia pergi ke lokasi tu ambil gambar dia macam mana tu. Dan lepas tu saya beli kat buku ni daripada jurufoto saya, Galen Rowell ni. Dalam buku ni dia ada cerita lah dia punya gambar-gambar yang dirakam dalam ni, dan juga bukan tips apa semua lah, cara dia nak dapatkan gambar tu lah, macam penggambaraan dia nak dapatkan gambar tu macam mana. Galen Rowell dia dah tak ada lah, dia terlibat dalam kemalangan kapal terbang dengan wife dia lah. So yang tujuan saya tunjuk ni apa kena-mengena dengan kamera terbaik tu apa semua tu, okey. Bila kita ada luangkan masa beli buku ni, macam sekarang ni tak payah nak buang duit ataupun buang masa beli buku apa semua kan. Kita boleh tengok di YouTube apa semua, kita tengok gambar-gambar apa yang menepati selera kita. Kita minat ke arah mana. Wedding ke, tapi biasanya orang minat wedding dia bukan sebab dia minat wedding tu. Dia minat wedding, kalau ada yang kata saya minat wedding fotografi, kita kena jujur dengan diri kita lah. Kalau kita minat wedding fotografi, dah tentu kita minat sebab ada imbuhan duit. Kita rasa aku nak buat bisnes. Kita tak ada salah pun benda tu kan. Tak ada salah pun kita minat wedding pasal kita nak tambah income. Macam sekarang ni pun ekonomi tak menentu kan, kita akan cari jalan nak tambah income. Tapi sebelum kita nak ambil duit orang, kita kena ada ilmu juga. Kita kena belajar foto macam mana mengambil gambar yang bagus dan angle yang bagus, semua tu kita kena tahu. So dengan meluangkan masa membaca buku, sekarang ni tak payah baca buku lah, dengan meluangkan masa menonton video-video bagus tentang fotografi di internet, ataupun blog-blog ataupun tulisan-tulisan tentang fotografi di internet kan, kita boleh tahu kamera apa yang sesuai kena dengan minat kita. Macam sekarang ni, macam saya beritahu lah, kalau kita hanya untuk ambil gambar untuk konten untuk dipaparkan di smartphone, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, kita tak perlu pun kamera yang mahal-mahal. Kalau kita nak jual barang di Instagram pun tak perlu pun kamera yang mahal-mahal. So dalam video ni saya ada kongsi 2 gambar. Satu saya rakam menggunakan smartphone, satu saya rakam menggunakan Nikon D780, gambar menara Merdeka 118 tu. Kalau you blow up pun besar TV ataupun saiz A3 lah, A3 side by side, susah kita nak bezakan gambar mana yang dirakam menggunakan smartphone, lensa kecil ni, dan gambar mana yang dirakam menggunakan DSLR besar macam ni. Ini kalau kita print saiz A3 lah, janganlah kita print besar billboard kan. Susah kita nak bezakan yang mana satu. Nanti saya bagi tahu antara X dengan Y ni yang mana satu smartphone, yang mana satu dirakam menggunakan DSLR. So sebelum kita habiskan duit beli kamera kan, pasal kamera ni bukannya murah tu. Kalau harga kamera tu 2-3 ringgit kan, ataupun bawah 100 kan, tak perlulah nak buang masa tengok video yang agak kita beli kan. Walaupun RM50, RM100 tu duit juga. Tapi sebab biasanya kamera untuk entry level ni harga dia beribu, RM1,500 ke atas. So saya bukan nak bagi tips lah. Bagi mereka yang betul-betul nak belajar tentang fotografi, cari kamera yang saya suggest lah. Kalau saya boleh suggest, bukan model. Pasal model, kalau saya cakap pasal model, bulan depan, tahun depan dah keluar model lain dah kan. Okay, Okey, cadangan saja, suggestion saja, cari kamera, tak kira kamera apa pun. Tapi sebaik-baiknya kamera yang ada viewfinder ni. Yang ada viewfinder, jangan cari yang mirrorless. Mirrorless pun okey, tapi cari mirrorless yang ada viewfinder tau. Bukannya mirrorless sekarang ni kebanyakan kamera mirrorless dia tak ada viewfinder, dia just semua tengok dekat screen saja kan. Sebab apa saya suggest cari kamera yang ada viewfinder, yang kita boleh tengok macam ni. Tak kira compact pun boleh, macam ni pun boleh. Tapi dengan syarat selain ada viewfinder tu, cari kamera yang kita boleh adjust dia punya ISO, shutter dengan aperture. 3 benda tu kita boleh adjust sendiri. Kita boleh adjust ISO, shutter dengan aperture. Kalau kita rasa nak pakai auto je kan, tak payah belajar foto lah macam tu kan. Kalau dah awal-awal lagi kita kata saya nak guna auto je bang, ataupun program je kan, dia tak ada salah pun nak guna benda tu. Tapi kamera mahal macam mana pun, kamera yang high end pun yang harga RM20,000, RM30,000 pun masih ada lagi manual punya setting. Kenapa tak ada letak P je kan? Kenapa? Mungkin ada yang tertanya kenapa kamera harga RM30,000 pun masih nak adjust benda kan. Kita shoot je lah kan. Tu panjang lah kalau nak jawab benda tu kan. Pasal dia masih ada mode manual lagi tu untuk memberikan kelebihan ataupun
kepada jurufoto untuk menentukan sendiri apa ni, cara bagaimana gambar tu dirakam. Sama ada kita nak gambar tu gelap sikit ke, terang sikit ke. Dari segi komposisi pula, kamera tak boleh tentukan yang mana komposisi yang nanti. Itu kita kena belajar tu, macam rule of third, ada orang kata ada macam-macam lagi, ada punya leading line, ada punya komposisi semua tu kan. Kamera ni tak boleh macam mengarahkan kita mana gambar yang cantik. Macam tu lah, kita petik gambar sini kan, kamera ni tiba-tiba dia kata dekat sini lagi cantik, dia boleh tarik tangan kita sini. Tak ada kamera yang macam tu. Tak ada kamera yang boleh kita ambil gambar sini, bagi kita rasa dah cantik, tapi kamera ni rasa dia fikir, oh angle sini lagi cantik. Tak ada lagi kamera yang boleh tarik tangan kita sini, tarik tangan sini, ataupun tiba-tiba pusingkan kamera kita sini. Memang tak ada. Itu semua bergantung pada diri kita. Yang kamera ni boleh adjust adalah menentukan ISO, aperture, shutter, untuk dapatkan exposure yang bagus. Exposure yang bagus ni dia pun subjektif. Exposure yang bagus ni adalah exposure di dahan gambar yang bagus tu, supaya gambar ni tak ada kawasan yang overexpose ataupun underexpose. Tapi semua tu bergantung diri kita juga. Contoh macam dalam gambar ni kan, gambar yang bahagian ni dah jadi siluet, dia dah jadi gelap, tak ada detail. Tapi mungkin itu yang fotografer ni nak, tu yang jadi macam ni. So contoh kalau kita pakai kamera yang harga berpuluh ribu pun, kalau kita set auto, dia akan cuba jadikan bahagian gelap ni terang tau. Bukan terang sangat lah, tapi dia akan cuba jadikan, orang kata grey tu maksudnya, itu pun you kena belajar lagi lah. Maksudnya dia akan cuba juga nampaklah sedikit apa yang ada dekat sini. So dia takkan jadi cantik macam ni. Benda ni memanglah kita kena set manual ataupun shutter parity ataupun aperture parity. Sebab fokus utama jurufoto Glen Rower ni adalah untuk dapatkan puncak gunung ni dengan warna macam ni. Pasal tu kena belajar foto kan. Maksudnya kalau kita ada tengok, contohlah kita tengok Glen Rower ni pakai masa tu, dia pakai manual, dia pakai Nikon F3, mungkin FM ke apa kan. Kita tengok setting dia, kita pun pakai setting tu, kita shoot gambar dekat sini. Dia tak sama benda tu. So yang apa yang saya nak bagi tahu tu, kalau kita tengok dulu lah masa saya muda, kita tengok gambar macam ni yang kita rasa, dia pakai kamera Nikon F3, aku pun nak beli Nikon F3 lah, nanti gambar aku menjadi macam tu. Itu perasaan kita saja lah. Bila kita ada sini, kita punya landscape tak macam ni. Gunung di Semenanjung tak ada salji apa semua kan. So berbalik kepada kamera terbaik tu, first kena tanya diri kita, genre ataupun genre apa yang kita minat. Apa tu, journalism ke, street ke, apa ke. Kalau street bagi saya tak payahlah, pakai ni pun dah okey dah, smartphone kan. Kecuali lah kita nak jual gambar apa-apa. Tapi nak jual gambar pun kita kena fikir output dia besar mana. Macam sebelum ni saya pernah pakai kamera Nikon D200. D200 dalam 12 megapixel. Dia bukannya full frame, dia DX format. Dan gambar yang saya pakai D200 tu pernah di print sebesar, boleh katakan besar billboard, besar dinding belakang ni. Dan digunakan di pejabat pos Jinjang. Sekarang ni ada lagi, saya tak pastilah kan. Mungkin dia dah tukar layout kan. Tapi gambar daripada Nikon D200 yang bukan full frame, hanya 12 megapiksel pun dah boleh besar dinding lah. Bayangkan dengan kamera sekarang ni. Kamera sekarang ni kebanyakannya bukan 12 megapiksel. Kebanyakannya paling minimal rasanya 18 megapiksel ke atas lah. 18, 15 lah. Harga kamera yang dalam 1500 ke 2000 pun 24 megapiksel pun kita boleh dapat lah. Maksudnya orang kata apa, jangan risau lah, gambar tu memang boleh print besar lah, besar-besar billboard pun jangan risau. Tapi kebanyakan orang bukannya nak print besar billboard pun, tak ramai lah orang nak print besar billboard tu. So biasanya kalau dah ke arah itu dah lebih kepada advertising kan. So kepada berbalik kepada kamera terbaik tu yang macam sebagai itu tadi lah. Kalau kita betul-betul nak belajar foto, memang kita kena belajar lah kan. Bukannya tanya orang tu, tanya orang ni, tanya 10 jurufoto ni dia kata Canon bagus, ni Nikon bagus, ni Fuji, ni Sony, ni Olympus, ni Pentax, ni macam-macam kan. Ni orang ni kata Leica bagus nombor 1 kan. Tanya 10 orang, lain jawapan dia lain-lain kan. Tapi kalau kita pakai kamera apa pun, Leica ke, Sony ke, Canon, Nikon ke semua, kalau kita setakat nak kongsikan di smartphone saja, besar skrin ni saja, beza dia tu tak ketara sangat pun. So benda ni mungkin ada yang rasa macam membazir lah, dengar orang ni cakap macam sembang kan. Tapi kamera apa yang bagus tak nak bagi tahu kan. Dia mungkin lah, ada yang dengar ni mungkin rasa kan
mengharapkan ada magic camera. Magic camera ni maksudnya abang cakap kamera A ni, okay, saya beli, gambar pun mesti jadi A. Dia memang tak ada macam tu lah. Dia proses belajar tu panjang. Macam saya pun dalam bidang ni pun dah lebih 30 tahun. Masih lagi belajar. Macam sekarang ni dah zaman mirrorless kan. Mirrorless pun ada kelebihan dan kekurangan dia masing-masing kan. Macam saya bermula daripada zaman filem semua kan. So sekarang ni proses belajar tu cepat. So berbalik kepada kamera yang bagus tu, first kali bukan banding-bandingkan kamera, tanya dulu kita ni minat fotografi tu arah mana. Bila kita tahu hal tuju tu senang, baru senang kita nak decide kita punya kamera ni macam ni. Pasal dia tanya saya kan, bang saya minat architecture, tapi kadang-kadang saya minat juga sport dia dah lain dah benda tu. Kita minat architecture macam ambil gambar bangunan, skyscraper, building, urban punya kan. Lepas tu dia kata dalam masa yang sama dia minat juga sport juga. Tu benda tu dah berbeza. Pasal biasanya untuk architecture dia akan pakai lensa yang wide lah. Untuk sport pula biasanya dia akan pakai lensa zoom 70-200, 300, 500, mungkin 600 mm. Landscape pun ataupun architecture pun ada juga orang pakai 500-600, tapi jarang-jarang lah. Benda tu biasanya orang nak main perspektif kan. So sebelum cari ataupun Google tentang kamera apa yang terbaik, kena tanya dulu kita nak ambil gambar apa, minat kita kat arah mana, barulah kita boleh narrowkan kita punya pencarian tu. Kalau kita tak orang kata apa, tak tahu apa benda yang kita, maksudnya tak tahu destinasi mana yang kita nak pergi. Macam kita nak travel kan, tak tahu destinasi mana yang kita nak pergi kan. Sama ada kita nak pergi ke pantai ke gunung ke, atau ke bandar, kita tak tahu barang apa yang kita nak buat dalam backpack kita. So bila kita tahu mana destinasi kita nak pergi, baru kita senang kita susun apa benda yang perlu. Sama juga macam bidang foto ni. Kalau kita tahu gambar apa yang kita minat, senang kita nak narrowkan balik kamera apa yang sesuai untuk dengan minat kita tu. Kita jangan fikir lagi tentang nak buat income apa semua tu. Pasal kita fikir tentang nak belajar cara mengambil gambar yang bagus dulu. Komposisi, lighting apa semua tu. Bila dah mahir benda tu, barulah nak fikir nak buat duit ke, nak buat shutterstock ke apa benda semua tu. Okey, tak apa, saya masih lagi nak menjawab soalan. Kalau ada apa-apa benda yang nak tanya apa semua tu, boleh tanyalah. Mungkin ada yang baru Google ni ataupun dia buat search kat YouTube ni, dia tanya-tanya kan, ni siapa maknanya sembang, yang gambar tak ada pun kan. Saya dah terlibat dalam bidang ni lebih 30 tahun lah kan, dan bersama jabatan kerajaan sebagai jurufoto pun dah lebih 20 tahun lah. Cuma gambar-gambar saya kebanyakannya dulu saya simpan di Flickr. Sekarang ni dah kurang lah. Saya banyak buat kongsi-kongsi yang macam ni. Tapi kalau masih ada yang nak bertanya tentang kamera apa yang bagus tu, boleh tulis di ruang komen lah. InsyaAllah nanti saya beritahu lah. Dan untuk jawapan yang kamera mana yang digunakan untuk merakam gambar menara PNB 118 tu, okay, saya tulis sajalah di dalam gambar tu sendiri. Okey, apa ni lagi?